Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang bermaksud, serulah semua ke jalan Tuhanmu secara bijaksana. Kadang-kadang kita bijak sini, tetapi tidak bijak sana. Kita perlu menggunakan kebijaksanaan, bukan hanya sekadar kebijak siniin. Faham? Kadang-kadang kita tak bijaksana bila kita cakap SS aja yang lebih. Apa dia? Short sendiri. Dan beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara lembut, bukan dengan cara kasar. Dan berhujah, berdebatlah dengan jalan yang paling cantik sekali, dengan hujah yang paling baik, dengan dalil yang paling baik. Sebab kadang-kadang kita nak menyuruh orang dirikan solat, menutup aurat, tetapi kita kasar. Bila kita kasar, kita buat orang semakin jauh daripada Islam, bukan semakin dekat dengan Islam. Mungkin ada antara brosis-brosis tertanya-tanya, kenapa penceramah pakai begini? Tak nampak ada penceramah apa? Ini ceramah Isra Mi'raj. Astagfirullahaladzim. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Saya berpakaian begini ada sebab. Ada sebab. Must have reason kan? Jawapan yang mudah, kenapa saya pakai begini? Tetapi saya tak, saya pakai begini ada sebab. Sebabnya, bila kita nak memancing ikan, kita guna umpan. Setuju tak? Umpan apa yang biasa kita guna semasa memancing? Cacing. Kamu suka makan cacing? Okey, kita tak suka cacing tau. Kita tak makan cacing. Berapa rasa? Geli. Tapi jawapan betul. Kita guna cacing. Kenapa guna cacing? Sebab ikan suka makan cacing. Walaupun umpan tadi kita tak suka, kita geli. Tapi umpan tadi ikan suka, kita guna umpan tadi. Begitu juga dengan dakwah. Dalam kita nak berdakwah, guna umpan yang ikan suka. Okey, ikan tak? Orang yang kita nak sampaikan dakwah suka. Clear tak? Boleh faham? Walaupun kita mungkin tak suka, asalkan umpan tadi halal. Dan bukan semua ikan kita guna cacing tak. Nak tangkap ikan jerung kan tak guna cacing. Lain ikan, lain umpan. Mungkin guna roti, mungkin guna anak ikan, mungkin guna udang dan sebagainya. Settle tak? Okey, begitu juga bila kita nak berdakwah kepada orang. Okey, gunakan umpan yang kita suka. So saya berpakaian begini, brothers and sisters, sebab saya nak mendekati yang jauh. Selalu kita buat ceramah, kita buat program, kita buat tazkirah di masjid, di surau. Yang datang siapa? Yang okey lah, yang memang sembahyang yang datang. Betul tak betul? Kalau saya pakai kopiah, saya pakai jubah, saya jumpa dengan bos yang, jumpa dengan marempit, apa berlaku? Baru nampak bayang-bayang, zup dia dah hilang. Tapi kalau kita pakai begini, pun dah kira smart lah, dah pakai jaket dah. Kita biasa pakai jeans, pakai t-shirt je. Bila kita pakai simple, kita jumpa dengan mereka, apa yang berlaku? Dia rasa selesa. Dia akan luahkan. Dan bila kita jumpa dengan mereka, bila mereka luahkan perasaan mereka, masalah mereka, bukan yang mereka dulu daripada kecil-kecil bercita-cita nak jadi bosiah. Tak ada. Dia kadang-kadang suasana dalam mendorong mereka ke arah itu. Boleh faham tak? Ada antara mereka nak kembali ke pangkal jalan. Batin mereka menjerit, Tolong, selamatkan aku tak nak begini. Tapi antara kita, berapa ramai yang hulur tangan untuk tarik kita keluar. Ramai daripada kita menghukum mereka, tapi membantu kurang. Jadi saya berpakaian begini dan sebagainya bukan apa-apa. Sebab seeing is believing. So saya just nak tunjukkan kepada anda semua, Islam is cool. Islam is simple. Islam tu mudah. Islam best. Dan hari ini kita dalam zaman milenium, zaman yang moden, Islam masih lagi relevant. Sampai ke hari ini, sampai ke kiamat, Islam relevant. I'm proud to be a Muslim. Satu tak? Okey. So kita berganti soalan terakhir. Okey. Anda berdua angkat tangan serentak. Tanya soalan pun
serentak. Ready ya? 1, 2, 3. Okey. Sister ni dan juga brother tadi ada apa? Okey, kita ambil sister ni start. Okey, dah habis masa dah. Okey, brother. Boleh gurau tak kata? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sis, minta tolong boleh tak? Memandangkan sis adalah wanita yang terakhir untuk bertanya soalan malam ni lah. Okey, guna mic. Oh, dia cepat. Okey, kita naik ke volume sikit. Siapa berada tadi? Ajak lagi. Okey, saya cuba kumpulkan soalan dan saya cuba selesai. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Seperti mana kita tahu, Islam dan Kristian ada berbeza kan. Dia punya pahaman yang mana kita tahu Nabi Isa kita masih hidup dan diangkat ke langit. Tetapi pahaman kedua orang Kristian dia kata Nabi Isa dah disalib. Tapi saya nak tahu sebagai pengetahuan kepada saya, ada ke dalam verse ke dalam ayat-ayat dalam Bible yang mengatakan bahawa Nabi Isa dia disalib? Dan kenapa mereka masih percaya pada perkara itu? Okey, terima kasih. Ada dua soalan yang cukup berbeza. Saya cuba jawab soalan sister dulu ya, insyaAllah. Okey, soalan sister, ada ahli keluarga yang murtad dan sekarang ni macam kembali ke Islam balik. Dah kembali dah, tetapi sepenuhnya atau tidak kita tak pasti. Macam tu dah dah kembali ya. Kawan-kawan dia associate dengan dia. Okey. Sekarang ni bila kita sebut golongan murtad, orang Islam murtad kepada agama lain ataupun faham lain atau tidak percaya pada agama pun. Okey, dia ada banyak kau latar belakang. Lain orang lain kategori dia. Yang sisa sebut satu daripada kategori tadi, orang yang berpelajaran tinggi. Lebih-lebih lagi belajar di luar negara.
belajar sains. Okey, dan bila dia belajar sains, contohnya dia akan belajar evolution theory, Darwinism. Di mana dalam Darwinism mereka percaya, tahu kan teori evolusi, mula-mula ada satu sel tunggal, daripada sel tunggal tu dia berevolusi menjadi sel tunggal yang primitif tapi lebih kompleks, berevolusi lebih kompleks menjadi multisel, menjadi algae, menjadi ikan, menjadi amphibia, menjadi reptilia, ada jadi mamalia, ada jadi burung dan sebagainya. Tetapi sebenarnya teori evolusi ada banyak masalah. Dia tidaklah begitu saintifik pun sebenarnya kalau kita tahu cara nak hujah. Kalau kita tanya ni soalan, bagaimanakah kehidupan yang pertama bermula? Kita dapat jawab how life begin. Bagaimanakah protein yang pertama dan seluruh alam semesta terjadi? Dia tak boleh nak jawab. Sebab nak buat satu protein, kita memerlukan lebih daripada 100 enzim protein yang lain untuk mensintesiskan protein satu tadi. Jadi tanpa protein tak boleh buat protein. So how did protein come to be? Kecuali protein dicipta oleh sesuatu kuasa, iaitu Allah SWT. What is the process of evolution? That mechanism of evolution. Biasa dia akan sebut natural selection dan juga mutation, yang mana kita boleh patahkan. Dan juga dia ada masalah menjawab tentang fossils of the intermediary species. Ini satu program lain lah. Saya just bagi intro saja. Apa yang berlaku? Kita orang agama, orang percaya pada agama, jumpa dengan orang sains, kita bagi tahu dia Allah ada, Allah wujud, kamu kena percaya pada Tuhan. Tak percaya Tuhan, kamu masuk neraka. Astaghfirullah, kamu ni tak boleh macam tu, murtad tu. Kita argue macam tu. Kalau argue macam tu, jadi ke tak jadi? Tak jadi. So dia tak terima argument kita sebab argument kita tak ada nilai bagi dia. Lepas tu kita cakap, inilah memang kufur dah, kafir dia. Cakap ke tak cakap ke sama je. Kita mudah blame orang. Padahal kita yang tak pandai nak berhujah dengan dia. Clear? Ini saya tak cakap pasal your relative. Saya cerita cara umum saja. Umum. Jadi kita kalau berdepan dengan orang rambutan, kalau kita tahu apa background dia dan kita nak argue dengan dia on that level. Dia nak bawa sains, kita bawa sains. You nak bawa evolution theory, kita bawa evolution theory. Dan kita bawa fakta-fakta kita. Jangan guna Quran. Jangan guna hadis. Kita guna evolution theory dan kita hujah dengan dia melalui sains apa yang dia percaya itu tak betul, dan melalui sains kita buktikan insya-Allah Tuhan wujud. Clear kan? Ini saya bagi jawapan cara ringkas saja. Dan kita ada satu modul TTC 202 di mana kita address untuk golongan murtad saja. Nanti saya akan bagi tahu lebih lanjut lagi. Tentang berada tadi tanya soalan tentang isu Nabi Isa disalib atau tidak disalib. Dalam agama Islam tidak disalib, clear. Tapi dalam Bible orang Kristian percaya Nabi Isa disalib. Itu orang Kristian percaya. Okey, jawapannya begini. Dalam Islam kita sangat jelas Nabi Isa tidak mati di salib. Ini disebut dalam surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qatalahu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Dalam Islam, Nabi Isa telah diangkat hidup-hidup. Dalam Bible ada disebut Jesus disalib dan sebagainya, tetapi tidak disebut dengan jelas Jesus mati di salib. Kalau kita baca Bible secara keseluruhan, dapat ditunjukkan, dapat dibuktikan bahawa Jesus sebenarnya tidak mati di salib, tidak mati di salib. Saya ulang sekali lagi ya, tidak mati di salib. Contoh satu daripada argument daripada Bible, Gospel of Luke chapter 24 verse number 36. Selepas masa Jesus, ini menurut Bible ya, menurut Bible bila Jesus dikatakan disalib, kononnya disalib, tak ada satu pun hawari atau sahabat Nabi Isa yang melihat. Mereka semua melarikan diri. Cuma mereka dengar je daripada orang lain, Jesus sudah disalib. Dan bila mereka berkumpul di atas bilik yang biasa mereka jumpa, tiba-tiba Jesus masuk. Dan mereka tengah berbincang, Jesus sudah mati disalib. Macam mana perancangan kita? Jesus masuk. Lalu Jesus kata, "Shalom alaikum." Dalam bahasa Arab, "Assalamualaikum." Gospel of Luke chapter 24 verse 36. Kemudian sahabat-sahabat Jesus, mereka ketakutan, they were frightened. Sebab mereka dengar Jesus sudah mati di salib, tiba-tiba ada di depan. Mereka ketakutan.
So Jesus kata, why are you frightened? Kenapa awak ketakutan? This is me. Come, touch my hand, touch my feet. For the spirit have no flesh and bones as you see I have. Kenapa awak takut ni? Ni akulah. Ni pegang tangan aku, pegang kaki aku. Sebab suatu roh tidak ada daging dan tulang seperti mana kemudian aku ada. Artinya Jesus bukan dalam bentuk roh. Kalau Jesus bukan dalam bentuk roh, artinya dia tidak mati menurut Bible. Dan Jesus kata, I'm hungry. Do you have anything to eat? They gave him honeycomb and broiled fish. Dan kalau boleh, anda boleh lihat debat antara Ahmad Didat dengan padri-padri Kristian tentang crucifixion. Okey, banyak poin-poin yang digunakan di situ. Jadi menggunakan Bible kita boleh tunjukkan kepada orang Kristian. Kalau baca Bible ada banyak persoalan yang timbul yang menunjukkan Jesus sebenarnya tidak mati di salib, tetapi diangkat hidup. Clear kan? Tapi itu memerlukan ilmu perbandingan. Okey, proses yang dirahmati Allah SWT. Dalam kita saya nak menuju menjadi insan yang bertakwa, tidak lain tidak bukan adalah juga dengan kita membantu orang lain. Kita bertakwa. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai itu saudara dia seperti apa yang cintai untuk diri dia sendiri. Kalau kita nak mati dalam keadaan kita beriman, kita nak mati dalam kita bertakwa, kita pun mahu saudara-saudara kita yang lain semuanya mati dalam keadaan beriman dan bertakwa. Tetapi ingat, hidayah di tangan Allah SWT. Kita sampaikan. Dan kita sebenarnya melalui Global Unity Network, kita ada anjurkan kursus-kursus, pelbagai kursus-kursus, pelbagai peringkat. Kita ada peringkat yang pertama, yang awal. Kita ada sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, fasa-fasa. Daripada basic step by step. Kemudian kita ada TTC, Train the Trainer Course. Kalau 101, 102, how to present Islam. Dan juga etika berbeza pendapat, pengenalan kepada usul fiqh dan maqasid al-syariah. Satu remedi dalam perpaduan di kalangan umat sebagai contoh. Macam-macam topik kita ada di situ. How to present Islam to non-Muslim. Kemudian kita ada TTC 201. Bagaimana kita nak membantu mu'alaf-mu'alaf, how to handle mu'alaf. TTC 202, menangani murtad. Kalau ada orang murtad, bagaimana kita nak handle murtad-murtad ni. Itu TTC 202. TTC 203, how to handle missionaries sebagai contoh. TTC 204, bagaimana kita nak handle dengan atheist, agnostic. Boleh faham tak? Kemudian kita ada TTC 301, 302 untuk membina diri kita dalam public speaking. Bagaimana kita nak menyampaikan penerangan Islam dengan cara yang berkesan. Kalau kita guna PowerPoint, bila masa nak guna PowerPoint? Bila masa tak guna PowerPoint? Kalau guna PowerPoint, bagaimana kita nak design PowerPoint? Jangan terlalu banyak corak-corak dalam PowerPoint. Jangan terlalu banyak teks dalam PowerPoint. Kalau baca PowerPoint, kalau nak baca, lebih baik bagi je dekat rumah. Boleh baca sendiri. Boleh faham maksud saya tak? PowerPoint tu sepatutnya dia membantu our presentation, but not to be the presentation. We are the presentation. Warna apa kita nak gunakan dalam PowerPoint? Kalau background dia begini, teks dia warna apa? Semua tu perlu kita tahu. Kalau kita nak dakwah melalui WhatsApp, janganlah buat tazkirah hari ini paling lebar. Kita tu scroll tak jumpa ekor dia. Sound familiar? Cari tak jumpa. Hang pula. Kalau macam tu baca kan tak baca? Tak baca dah. Dia tak baca. Buat satu perenggan, 2 perenggan, cukup dah. Simple, point form, direct to the point. Daripada kita buat panjang-panjang, baik buat sikit-sikit tetapi lebih keras. Boleh faham tak maksud saya? So bagaimana cara kita nak berdakwah, teknik-teknik dalam kita berdakwah, metodologi yang kita gunakan insya-Allah. Jadi brothers and sisters, NGO ini baru saja ditemukan. Kita memerlukan sokongan anda, bantuan anda. Doa-doakan insya-Allah dapat bergerak jauh dan kita dapat melatih lebih ramai orang-orang Islam jadi pendakwah. Dan tugas kita adalah untuk mendamaikan sesama Islam. Betul? Menyatukan sesama Islam, bukan tuang minyak ya. Boleh faham tak maksud saya? Kita mendamaikan sesama Islam. Dan pada waktu yang sama, kita membina jembatan dengan orang-orang bukan Islam. Dan ingat, setiap manusia ada perasaan, ada hati.
Okey, sebagai satu kesimpulan keseluruhan untuk tajuk kita hari ini, menuju insan bertakwa. Boleh tak saya buat satu permintaan kepada anda semua? Boleh tak? Sempena kita meraihkan Isra Miraj, boleh tak? Boleh tak saya minta anda semua hari ini ramai-ramai jangan jadi orang Islam secara kebetulan, tetapi jadilah orang Islam secara pilihan. Don't be a Muslim by chance, but be a Muslim by choice. Jangan jadi orang Islam kebetulan. Mak bapak saya Islam, saya pun Islam. But choose to be a Muslim. I choose to be a Muslim 19 years ago. When did you choose to be a Muslim? Boleh faham tak? Be a Muslim by choice. I choose to be a Muslim. I'm proud to be a Muslim. Boleh? Islam best ke tak best? Islam? 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 Are you proud to be a Muslim? How do you prove it? Share Islam with the world. Boleh? InsyaAllah, setakat ini saja penyampaian untuk malam ini. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Kekurangan dari saya sebagai manusia yang banyak kelemahan, seperti mana juga disebut dalam surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 79. Saya memohon ampun kepada Allah SWT atas kekurangan saya. Harap guru-guru dan sisi boleh maafkan saya ya. Andai kata saya sedap ataupun menyinggung perasaan siapa-siapa. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya untuk jemputan pada malam ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Encik Syakiri bin Kakulan Gorwiji di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga dengan ceramah tersebut sedikit sebanyak mampu untuk dijadikan sebagai iktibar dan pedoman buat kita semua. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita alihkan pandangan ke skrin layar bagi menyaksikan tayangan video pendek sempena Minggu Penghayatan Islam peringkat Universiti Pertahanan Malaysia bagi tahun 2015. Sama-sama saksikan.